juga pada menyatakan tentang sifat imamah kan. 62 cerita tentang imamah baginda Nabi SAW, iaitu bab serban Nabi SAW dan juga yang berkaitan dengannya. Sifat imamah baginda Nabi kita, kena tahu buat amalkan sunnahnya. Jadi bagaimana bentuk imamah serban Nabi SAW? Imamah serban. Kita tahu untuk kita amalkan sunnah Nabi SAW. Ada seorang ulama Syria tulis kitab, Ayyuhas syabab, aina imamatukum? Aina imamatukum? Jadi ada, wahai syabab, wahai pemuda, mana serban kalian? Tanya kat orang-orang muda. Sebagian kitab lagi dia tulis, Ayyuhas syabab, aina lihyatukum? Wahai syabab, mana janggut kamu? Dah janggut tak tumbuh nak buat macam mana? Dah tumbuh janggut tapi pergi potong. Jadi sebahagian ulama mencela perkara tersebut, khususnya mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi haram cukur janggut. Haram cukur janggut. Tapi haram cukur janggut pun sunat janggut sampai ke ni pergelangan tangan. Sampai sini. Jangan lebih daripada tu. Jangan lebih daripada gelang tangan ni, pergelangan tangan kita. Jadi kalau lebih panjang sangat, lebih pada pergelangan tangan, maka sebagian ulama kata itu hukumnya makruh. Jadi makruh. Yang panjang sangat sampai ke pusat janggut tu makruh hukum dia. Sebagian ulama lagi kata kalau nak tahu akal orang, tengok janggut dia. Lagi panjang, lagi tak cerdik. Maksudnya lagi panjang daripada mana? Daripada genggam tangan. Jadi kena sekat genggam dia saja. Kalau lajak panjang sangat lebih daripada genggam tu, tu takut khalal pada akad. Jadi elakkan daripada terlalu panjang sangat. Cuma sekadar satu genggaman. Genggam dia pun panjang ni sebenarnya. Tengok janggut besar. Panjang tu kalau digenggam balik sama dengan genggaman tangan dia. Macam genggam tangan kita. Kalau tengok Arab janggut dia besar, kita pergi genggam, tak kena tangan kita, kena dengan tangan dia. Tak genggam tangan dia lah. Sifat imamah baginda Nabi kita, kena tahu buat amalkan sunnah. Serban itu yang dibalut di kepala, tidak kira dengan kain apa saja. Ni serban ni, apa makna serban? Serban maksudnya yang dibalut di kepala. Apa saja kain yang dibalut di kepala kita. Maksud selain daripada kain yang tak boleh dipakai oleh lelaki lah, kain sutra dan sebagainya, yang seumpamanya tadi, maka yang tu tak boleh lah. Tapi kalau kata kain tadi kain biasa, kain batik lepah pun, kalau tok laki tadi pergi ambil kain batik bini dia, balut atas kepala, pergi ke kebun, niat kata nak pakai serban atas kepala, dia kira serban tak? Kira serban. Kerana serban maknanya apa dia? Ma talufu ala ra's, yang dibalut atas kepala. Sebab tu kita sebut tengkolok orang Melayu kita juga boleh dikira serban. Kenapa? Kerana dia dibalut di kepala, tengkolok. Dan tak semestinya ada ekor. Serban bukan mesti ada ekor. Yang penting dibalut atas kepala. Boleh? Jadi kalau tengkolok orang Melayu kita, dia balut atas kepala, kepiah tak pakai Azad Tengkolok pernah pakai kepiah. Tak, syarat serban tak perlu pakai kepiah. Tak mesti kena pakai kepiah atas serban kita. Baik. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam disebut oleh para ulama dalam kitab mereka, antara Imam Bajuri radhiyallahu anhu, farqu bainana wa bainal kafirin bainal musyrikin, beza antara kita dengan musyrikin apa dia? Al-imamah 'ala al-qalanis, serban di atas kopiah. Maksudnya pakai serban atas kopiah. Pakai kopiah buh serban. Ni baru orang Islam. Habis tu pakai kopiah saja tak pakai serban, orang kafir tu. Itu macam mana kalau baca ayat kitab tu? Imam Bajuri tulis. Imam Bajuri kata beza antara kita dengan kafirin adalah memakai serban di atas kopiah. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau pakai kopiah saja, tak pakai serban, yang ni bukan orang Islam. Ni kena kata, kita baca kitab, kena tengok dengan zaman. Zaman lah tak ada orang musyrikin pakai kopiah haji derih atas kepala. Adakah orang kat Malaysia ni tiba-tiba dia bukan Islam pakai kopiah haji derih tak atas kepala, jalan kot kampung? Kecuali dia ahli politik lah. Dia ahli politik, dia bukan Islam pun, tapi sebabkan dia ahli politik, songkok atas kepala boleh jadi. Tengok Cina, dia tengok Hindu, tapi pakai songkok atas kepala.
Yang tu lain, tu tak kira ni. Tak kebiasaan duk jalan orang kampung ni pakai serban ni, orang Siam duk di kampung Kem Siam tu. Mai kok bedu ni pakai kopiah Haji Derih. Dan bukan Islam. Tak susah kita nak jumpa orang bukan Islam pakai kopiah atas kepala. Zaman dulu macam tu. Zaman dulu orang bukan Islam pada zaman dulu dia pakai kopiah atas kepala. Macam Yahudi pakai. Yahudi dia ada kopiah kecil dia tu. Tak ada lagi kopiah tutup kepala. Kalau kata tuan-tuan tengok di Mesir, Kristian Ortodok, padri-padri dia pakai macam kopiah kita duk pakai. Kopiah hitam. Macam kopiah baldu tu. Lawa juga kopiah dia tu. Kopiah dia lawa. Tu kalau balik pakai kat Malaysia ni, orang kata, oi, kemah kopiah ni beli kat mana? Padahal tu kopiah padri macam. Tak ada orang belilah. Tapi kalau tengok depa pakai kopiah depa, oi, nampak comel. Sekok. Kopiah atas kepala depa. Depa pakai kopiah juga. Jadi tengok kepada zaman, tengok kepada keadaan. Bukan semua kita nak hukum. Tengok lagi orang pakai kopiah main masjid, kata baca-baca kitab dia, syarah habis semua, kata habis kat orang kampung. Ni semua tak pakai serban ni macam mana ni? Pakai serban. Bukan semua macam tu. Itu bukan maksud dia. Jadi kena faham maksud yang disebut oleh para masyayikh, para ulama dalam kitab mereka. Jangan dibaca tidak melihat kepada zaman. Jangan dibaca tidak melihat kepada zaman. Ini antara kesilapan sebahagian orang. Bila baca kitab turas, kitab para ulama terdahulu, tidak melihat dengan zaman yang berlaku pada waktu sekarang, suasana yang ada pada waktu sekarang, kemudian dia nilai pada zaman penulis kitab tadi menulis dengan zaman dia hidup. Maka ini akan menyebabkan berlaku pertembungan dengan waqi', dengan realiti. Faham? Ini selalu kita kena bagi faham benda tersebut. Serban Nabi tidak besar, tidak kecil. Sederhana jika pakai, tidak ganjil. Serban Nabi tak terlalu besar. Besar sangat sampai nak angkat kepala pun tak larat. Tak. Dan tidak terlalu kecil sampai tidak mampu untuk menghalang panas dan sejuk. Tak. Serban Nabi sederhana. Jika pakai tidak ganjil maksudnya. Kalau kata dipakai tu tak nampak ganjil. Panjang serban Nabi kita yang mulia, setengah mengatakan riwayatnya tiada. Setengah tu kena baca laju. Panjang serban Nabi kita yang mulia, setengah mengatakan riwayatnya tiada. Setengah ulama. Antaranya siapa? Antaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz As-Saqawi, yang mengatakan bahawa riwayat berkenaan dengan panjang serban Nabi serta lebarnya masih tidak ditentukan secara pasti. Tamam? Manakala riwayat Al-Imam Tabrani radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahawa panjang serban Nabi 7 hasta dan lebarnya 1 hasta, kata para hufaz, ini para ulama hadis, la aslalah. Hadis tidak ada asal, maksud tidak ada sanad padanya. Hadis la aslalah bukan maknanya maudhu', la. La aslalah lahu dengan makna la sanadalah. Tidak ada sanad padanya. Beza dengan hadis maudhu', tak, jangan samakan. Pandangan ini dijawab oleh Imamul Bajuri dengan menakalkan pandangan Imamun Nawawi pada masalah tersebut. Jadi pengarang Nazam, saya lah sendiri, menyebutkan pandangan Imamun Nawawi pada bait yang seterusnya. Itu saya sebut pada bait seterusnya pada bait 66, dan berkata An-Nawawi yang berjasa. Telah berkata Imamun Nawawi, bahkan riwayatnya ada, jangan lupa. Riwayat tentang panjang serban Nabi ni ada. Kata Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ni riwayat yang kita telah sebutkan dalam syair ni. Berapa panjang serban Nabi? 6 hasta panjang serban Nabi kita. Ini 6 hasta. 1 hasta sama berapa? 1 hasta dalam mazhab kita Syafi'i, saya tulis di bawah. Beza mazhab Hanafi dengan Maliki dan juga Syafi'i. Jadi kita pegang yang Syafi'i lah. Yang di sisi Syafi'iyah, iaitu 61.83 cm. Karena riwayat ni daripada Imam Nawawi. Jadi kalau riwayat Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi kata 6 hasta. Maksudnya kiraan hasta tadi dalam mazhab kita Syafi'i lah. Iaitu 61.83 kali dengan 6. Cuba kira tengok. 61 apa? 61.83 kali 6 sama dengan 370.98. Lebih kurang 3.7 meter. Lebih kurang panjang serban saya ni. Lebih kurang panjang serban yang saya pakai ni. Serban saya pakai ni 4 meter.
Yang saya pakai ni 4 meter. Panjang lah 4 meter. Jadi kalau balut tu melebar sampai ke bawah. Dia kena balut. Jadi serban besar ni lah. Kalau kata serban Nabi SAW 3.70 lebih kurang meter. Ni serban saya ni 4 meter. Maksudnya lebih kurang tu, lebih sikit je. Lebih 30 cm. Ni serban Nabi yang sederhana, 6 hasta. Yang terpanjang 12 hasta ukurannya. Paling panjang serban Nabi 12 hasta. 12 hasta berapa tadi? 6 hasta je 3.7. 3.7 kali 2 sama dengan 741. Lebih kurang dekat 8 meter. 741, 750 lah. 741.96. 742. 7.42 meter. Saya ada satu serban saya panjang 12 hasta. Tapi tak boleh nak pakai. Dia pakai tu yang kata naik syekh lagi. Ya. Tu besar semua. Kalau pakai maksudnya 2 kali ganda ni lah. 2 kali ganda serban yang saya pakai sekarang. 2 kali ganda. Besar tu kat 8 meter tu. Saya beli di Jordan. Bukan beli kain bopong, kain kapan ya sebenarnya. Ni kain kapannya. Pergi beli kain kapan. Pergi dekat kedai ni minta kain kapan tu. Jadi balut kain kapan tu atas kepala. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok para masyayikh yang pakai serban besar, atas kepala mereka biasanya tu kain kapan mereka. Nanti akan ditanam dengan kain kapan tersebut. Jadi tiap-tiap hari berjalan dengan kain kapan. Takkan tak ingat mati kot. Tiap-tiap hari ni atas kepala ni kain kapan duk bawa dah. Takkan tak ingat mati. Sebab tu jangan pandang buruk kepada masyayikh yang pakai serban besar. Tengok para habaib. Dan tu kadang serban yang besar ni menunjukkan kepada keilmuan orang tersebut. Keilmuan orang tadi. Dan para masyayikh biasanya kalau dibalut serban atas kepala mereka dengan balutan yang tadi, biasanya dah habis kitab sekian. Kadang ada makna dia juga pada sebahagian serban. Ada sebahagian serban ada maksud dia yang tertentu. Ada serban tutup telinga. Saya ada sanad ambil dengan guru kami yang muda, Maulana Abuya Kiai Husni Tamrin rahimahullahu taala. Kiai Husni Tamrin dah meninggal di Banjar. Waktu saya jumpa dia, umur dia dekat 70 tahun lebih dah masa tu. Ke 80 tahun umur dia, tua dah. Waktu saya jumpa dia di Makkah 2007. Kemudian dia balik ke Banjarmasin. Dia meninggal di Banjar. Dia anak murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Saya ambil sanad serban dengan beliau. Dan beliau balut serban atas kepala kami dan bersambung sanadnya sampailah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibalut serban dengan sanad. Dengan Tok Wan pun saya pernah ambil. Tok Wan D pun pernah saya ambil juga sanad dengan beliau. Dia pun balut juga atas kepala saya. Itu sebelum pergi Mesir. Waktu dia masih hidup, saya jumpa dia, kata Tok Wan balut serban atas. Tok Wan D pun serban dia comel. Dia turban kecil je, tapi balut comel cara orang tua-tua. Dia pun balut atas kepala saya juga serban tu. Serban tu balut, kalau cara Tok Wan ni macam saya balut lah ni, tapi kecil. Ni cara besar. Bila serban jadi 4 meter, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Tapi kalau serban tu kecil, dia bentuk lebih kurang macam ni juga. Cara balutan tu. Jadi yang terpanjang 12 hasta ukurannya. 12 hasta. Ukuran panjang serban Nabi SAW. Jadi kita tahulah hari ni berapa panjang serban Nabi. Jadi bila tengok para masyayikh, para tuan guru pakai serban, kalau nampak besar, tengok tu kita tahu, kata rupanya sama dengan panjang serban Nabi SAW. Kalau kita boleh tanya serban berapa panjang, jangan tanya lah. Tak kita pergi jumpa masyayikh, serban berapa panjang ni, tak kita tanya lah. Itu orang Melayu kita ni, dia kadang dia ada segan nak pakai serban ni. Jangan segan pakai serban. Jangan segan. Serban bukan untuk orang yang pergi haji umrah saja. Balik haji pun pakai serban. Ya bagus ada tawaduk tu. Takut lagi pakai serban lagi, orang kata, ni nampak jangan terlalu alim ni. Kan? Orang tanya soalan, tak tahu nak jawab apa. Pakai tadi untuk ambil sunnah. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, pakailah hari Jumaat. Pagi Jumaat saja cukup. Pergi macam Jumaat tu, buh serban atas kepala. Balut biasa-biasa pun tak apa. Buh atas kepala, balut. Sebab balut saja macam tu pun dah dikira
dapat pahala. Jadi kalau kita balut kain lepah tu, atau kain apa orang panggil apa tu? Kain yang di Kelantan orang beli kain apa? Kain lepah kan? Kain apa? Kain yang itu tu. Buka baru ni kan. Orang tua-tua kita duk pakai pergi ke bendang, ada bunga-bunga. Kain tu kalau pakai balut atas kepala kita, niat ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Macam pakai serban, walaupun tengah duk buat kerja. Cepat lang duk pakai, duk buat kerja tu kan. Cepat lang duk pakai tu. Walaupun tengah naik pokok palang, niat ikut sunnah dia dapat pahala tu sambil naik pokok. Serban hitam pernah dipakai baginda, tampak gagah, dibalut pada mighfarnya. Nabi pernah pakai serban warna hitam, dipakai di atas mighfar Nabi. Mighfar apa dia? Topi perang Nabi SAW. Hak ni disebut oleh Syekh Ahmad Al-Ghumari, kata beliau, bila mana barat masuk ke dalam tanah Arab, benda pertama mereka suruh buang apa dia? Serban. Sebab mereka takut sebenarnya dengan serban. Benda pertama mereka suruh buang serban dulu. Pakai topi perang cukup, dia tak, jangan pakai serban, pakai topi perang Jadi mereka pun bagi buah topi perang, serban tak boleh dah atas kepala. Sekarang Arab dulu topi perang besi, tapi balut atas kepala dengan serban. Lepas tu ni topi besi ni, tapi balut dengan serban, tak tinggal serban. Jadi mereka takut dengan perkara tersebut, dan disebut oleh Nabi SAW dalam sebahagian riwayat, al-imamah tajul Arab. Serban ini adalah mahkotanya Arab. Tapi bila dibuang mahkota, maksudnya apa dia? Raja kalau dah mahkota dipecat, maksudnya apa dia? Turun tahta. Lepas tu kita tak ada apa. Habis. Tak ada apa kita. Dah mahkota dibuang semua oleh para pemudanya, membuang serban tersebut. Sebab tu bila anak-anak muda kita Melayu pakai tengkolok atas kepala, dengan baju Melayu mereka pakai, dengan baju silat ke baju busana yang mereka pakai, pakai dengan sampin. Orang Melayu ni menutup sebenarnya kalau tengok balik. Sampin tadi ditutup bahagian seluar kita. Lepas tu kita kalau cabut sampin, supaya macam tak pakai seluar dah. Betul tak betul? Kadang-kadang bila dia duduk, dia akan tutup juga, padahal dia pakai sampin. Sampin tadi, dia pakai seluar. Seluar ada dalam. Lepas tu sampin ni balut ke atas ya. Tapi bila duduk tu, duduk rasa malu, takut orang nak tengok celah sampin tu. Tengok benda tak apa. Tak nampak apa pun, nampak seluar dia aja. Tapi dia duduk rasa malu lagi, nak menutup lagi. Lepas tu balut pula, buh pula tengkolok atas kepala. Tengkolok atas kepala tu serban lah. Tapi tok guru, serban dia macam ni lah. Orang muda-muda yang nak pakai juga serban, tapi nak pakai serban macam tok guru, tak kira nak kena pakai jubah 2 lapis juga. Dia pun jadi tok guru juga lagi. Tak, dia kata dia ni hulu balang, kami ni panglima. Tak ada lah dengan keilmuan macam tuan guru, tapi kami juga nak ambil sunnah Nabi SAW. Pakailah tengkolok. Tengkolok tu pula macam-macam balut. Ayam patah kepak. Raja Wali, ni apa kita tak tahu nama dia. Nama pula macam-macam. Ketam budu. Kopiah, kalau ketam budu macam yang Sultan Kelantan pakai. Tu nak macam songkok. Yang macam kopiah sikit, tutup semua tu. Tapi balut tu. Kesenian Melayu ni luar biasa. Untuk mengikuti sunnah Nabi SAW ni, mereka perhiaskan dengan hiasan yang cantik. Lepas tu bila kita tengok benda tadi, elok, comel. Semua mengikuti sunnah Nabi SAW dan niat ikut sunnah. Jangan niat nak bersegak je. Niat ikut sunnah Nabi SAW, dapat pahala ketika pakai balutan di atas kepala tersebut. Pakai je balutan tak boleh, dapat pahala ketika memakai balutan tadi. Warna putih tetap pilihan baginda, punya azbah yang dilepas belakangnya. Jadi tetap Nabi memilih pakai warna putih, berwarna hitam. Warna hitam bila Nabi pakai waktu perang. Sebab tu kita pemilihan warna ketika mengajak dalam pakai serban dan seumpamanya sangat diperlukan. Kerana warna ni kadang memberi kesan terhadap percakapan dan penyampaian kita. Kita, kalau saya hari ni pergi pakai serban hitam tengah duduk mengajak ni, woi dia lain. Saya silap bangkit, pegang dengan senapang-senapang semua ni. Napang pula dah. Pegang dengan pisau-pisau pedang apa semua ni. Faham tak? Itu kalau kita pakai serban hitam, dia pun cakap lain nanti. Dia akan jadi lebih bersemangat, garang. Sebab tu kalau nak pergi dakwah, tak payah pakai serban hitam. Nak pergi berdakwah, pergi jumpa orang asli. Nak pergi yang orang panggil apa, pergi ceramah. Nak pergi ceramah pula, baca kitab tasawuf, tak payah pakai serban hitam. Pakai serban putih. Itu lebih sesuai.
Pakai serban hitam ni bila jumpa raja, ataupun ada anugerah, tabalan apa-apa ke, ni pakai serban hitam. Baru nampak panglima. Sebab tu panglima banyak waktu ketika latihan pakai hitam. Sebab dia lain waktu tu. Kalau panglima pakai putih, dia jadi taekwondo. Jadi taekwondo. Dia putih lain, dia pakai putih. Sebab tu kalau dakwah, eloknya pakai putih. Dan kebanyakan pakaian Nabi kita warna putih. Serbannya putih. Sebab tu Nabi SAW serban, salah satu serban Nabi namanya As-Sahab. Sebab warna dia putih macam awan. Baik. Kemudian ada azbah. Azbah apa dia? Ni, ada ekor di belakang, dilepaskan. Ada ekor di belakangnya. Baik, kata Imamul Bajuri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kana Nabi SAW idza atamma sadala imamatahu baina katifaihi. Nabi ketika mana berimamah, berserban, maka Nabi akan lepaskan ekor serbannya di belakang di antara dua bahunya. Ini berlaku pula pandangan ulama. Disunatkan kita lepas ekor serban ni di bahagian mana? Sebahagian ulama melepaskan ekor serban di belakang. Dan ni kata para ulama paling afdal, serban ekornya dilepaskan belakang macam ni. Betul di antara dua bahu. Manakala para ulama sufi, mereka lebih memilih untuk melepaskan ekor serban di sebelah kiri. Kalau ekor serban panjang, dia akan lepas belah ni. Kenapa? Kerana ianya berbetulan dengan hati kita. Dan kata sebahagian para ulama Syafi'iyah, jika seseorang bimbang dengan melepaskan ekor tersebut akan datang perasaan sombong, maka dia tidak diarahkan untuk meninggalkan melepaskan ekor serban, bahkan disuruh kepadanya agar tetap melakukan sedemikian. Kalau dia lepas ekor serban, dia rasa macam rasa segak, rasa sombong dalam hati, maka kena lepaskan juga ekor serban. Tak, biar macam ni. Dan lawan perasaan kita tersebut dan niat untuk ikut sunnah Nabi SAW. Para ulama kita di Al-Azhar Al-Syarif pakai serban dengan dibalut di atas kepiah warna merah. Dia balut serban juga, tapi tak ada ekor. Yang tu pun serban. Itu pun serban juga. Kenapa? Karena maksud serban apa dia? Matalufu 'ala ar-ra's, yang dibalut di atas kepala. Dan As-Sahab itu nama serban Nabi. Baik yang ke-70. As-Sahab ni nama serban Nabi. Telah dihadiah kepada Imam Ali. Nabi pernah hadiahkan serban Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Ini serban Nabi hadiahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi waktu itu Nabi pernah sebut dalam hadis, kanat lahu imamatun tusamma sahab fawahabaha li Ali. Ini dalam kitab Kashful Ghummah disebut, farubbama tala'a Aliyun fiha fayaqulu sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang Nabi datang, Sayyidina Ali datang ke majlis Rasulullah pakai serban tersebut. Maka Nabi kata apa? Atakum Aliyun fis sahab. Ali telah datang dengan memakai as-sahab. Ada orang Syiah silap faham. Atakum Aliyun fis sahab, kata dia Ali telah datang di atas awan. As-sahab kata dia awan. Jadi sebab tu kata dia kalau dengar bunyi guruh, tu suara Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak mati, kata dia. Sayyidina Ali diangkat oleh Allah seperti Nabi Isa diangkat. Jadi dia naik ke atas, duduk atas awan. Sebab Nabi sebut atakum Aliyun fis sahab, ni dalil kepada kebodohan mereka dan tidak faham mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Ini serban Nabi nama sahab, Nabi pun nama. Pakailah serban wahai para pemuda, jika tidak ikut Nabi, ikut siapa? Wahai pemuda, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang-kurangnya pada hari Jumaat pakai serban untuk kita mentakzimkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada setiap sunnah Nabi ada kelebihan padanya yang tidak ada pada sunnah yang lain. Sunnah bersiwak tidak sama dengan sunnah berserban. Orang yang melazimi siwak punya faedah dia, orang yang melazimi serban punya faedahnya, orang yang berjanggut punya faedahnya, orang yang kaza-kaza, ada sunnah-sunnah Nabi yang pelbagai. Maka kita niatkan untuk laksanakan semua sunnah-sunnah tersebut. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Qutbud Da'wah wal Irsyad radhiyallahu taala anhu, beliau saya telah beramal dengan seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekadar pengetahuan beliau. Cuma satu je kata dia yang dia tak buat lagi. Apa dia? Rambut panjang. Maka sebelum dia wafat, dia simpang rambut panjang, kata dia. Dia simpang rambut panjang juga sampai ke bau
untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurangnya sekali, kalau boleh lah. Kalau boleh. Ada orang rambut jenis kotiau dia simpan jadi pelik. Rambut dia bukan turun ke bawah, naik ke atas. Oh, dia jadi tu serupa dengan rimbu pokok. Tu jenis tu payah sikit lah. Kalau kata boleh turun ke bawah rambut sampai ke bau, kalau dia boleh simpan sekali seumur hidup untuk ikut sunnah Nabi, jangan orang rumah jangan marah pula. Kata apa, buang terbiak nak mati ke apa. Ya. Simpan rambut panjang ni. Tak tengok kalau rambut tu elok, tak ada masalah. Tapi kalau rambut kita kata, kalau saya simpan rambut panjang Ustaz, dia main migraine terus. Tak apalah, tak elok simpan. Niat dalam hati, moga-moga kalau ada peluang boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut di dunia, akhirat nanti insya-Allah di syurga minta moga kita dapat ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.